Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Fazril Hisham Afandi dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Isnin 15 November. Penyakit diabetes di Malaysia kini berada pada tahap yang membimbangkan dengan tinjauan terkini menunjukkan lebih 40% rakyat negara ini mempunyai berat badan berlebihan dan obesiti. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Sebastian Ting berkata, peningkatan penyakit berjangkit ini merupakan fenomena global yang berkaitan dengan obesiti. Datuk Sebastian Ting menjelaskan analisis yang dijalankan menerusi kajian kesihatan dan morbiditi kebangsaan 2019 menunjukkan bahawa 63% rakyat Malaysia mempunyai sekurang-kurangnya satu faktor risiko kardiovaskular, 33% mempunyai dua faktor risiko dan 14% mempunyai tiga atau lebih faktor risiko. Tambah beliau, hipertensi kekal sebagai faktor risiko utama dengan kelaziman kadar 43% dalam kalangan orang dewasa berumur 30 tahun ke atas, diikuti oleh central obesity dengan 37%, hyperkolesterolemia 24% dan hyperglycemia 15%. Secara am jelasnya, penyakit diabetes di negara ini terus meningkat dengan kira-kira 3.6 juta rakyat Malaysia dewasa menghidap diabetes dan lebih membimbangkan mereka yang tidak didiagnosis terus meningkat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Hari Diabetes Sedunia 2021, Anjuran Diabetes Malaysia, Cawangan Miri di Miri. Selaras dengan tema akses kepada penjagaan diabetes tahun ini, penghidap diabetes memerlukan penjagaan dan sokongan berterusan untuk menguruskan keadaan mereka dan mengelak komplikasi. Sarawak merekodkan 299 kes baharu COVID-19 semalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan COVID-19 adalah sebanyak 247,380 kes. Menurut nyataan media yang dikeluarkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, penambahan kes tertinggi masih di daerah Kuching dengan 90 kes, Miri 54 kes dan Sibu 37 kes. JPBN memaklumkan daripada jumlah tersebut hanya 7 kes dalam kategori 3, 4 dan 5. Dalam pada itu terdapat 6 kes kematian dilaporkan akibat COVID-19 dari 10 November sehingga 13 November berumur 35 tahun sehingga 90 tahun dan mempunyai sejarah penyakit komorbid. Dalam pada itu sebanyak 11 kluster masih aktif di negeri ini dan tiada penambahan kluster baharu direkodkan. JPBN juga melaporkan tiada lokaliti diisytiharkan, dilanjutkan atau ditamatkan pelaksanaan perintah kolam gerakan diperketatkan PKPD. Dalam kenyataan media yang sama, PDRM telah mengeluarkan sebanyak 15 kompaun harian iaitu 12 kompaun di Kuching dan 3 di Miri atas pelanggaran prosedur operasi standard pencegahan COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan kompaun yang telah dikeluarkan sebanyak 12,121 kompaun. Sementara itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat turut melaporkan sebanyak 19 operasi nyah cemar telah dilaksanakan semalam menjadikan jumlah kumulatif operasi tersebut adalah sebanyak 9,788 operasi. Manakala Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan MLGH Sarawak melaporkan sebanyak 69 operasi nyah cemar telah dilaksanakan di 9 majlis daerah seluruh negeri. Isteri Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib menyerahkan sumbangan barangan keperluan asas kepada 50 penerima di kawasan Tasik Biru Bau di bawah program Kami Prihatin semalam. Menurut nyataan media Jabatan Penerangan Sarawak, sumbangan daripada Ragat Foundation itu adalah bagi membantu penduduk sekitar Bau yang terkesan akibat pandemik COVID-19 yang berlangsung di Dewan Suara Bau. Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat menyerahkan bantuan berupa beras, minyak masak dan beberapa keperluan asas lain selain menyantuni masyarakat yang memerlukan di kawasan berkenaan. Yayasan Ragat adalah sebuah yayasan di bawah naungan Yang di-Pertua Negeri Tun Peck Sri Abdul Taib Mahmud dan Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat adalah pengerusi tetap yayasan itu yang dianggotai oleh sukarelawan tetap dan sambilan komited membantu golongan yang memerlukan di negeri ini. Hadir sama pada majlis tersebut ialah Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah.
Terletak di utara Sarawak, daerah Limbang terus mengalami transformasi dengan pembinaan pelbagai projek infrastruktur di bawah kerajaan negeri. Ini sekaligus berupaya memacu pertumbuhan yang lebih mapan demi manfaat penduduk di daerah itu. Ikuti laporan khas yang disediakan oleh wartawan Dalini Jupar Ali. Bayangkan saja dalam tempoh yang singkat, daerah Limbang terus berubah wajah. Wali Kota Majlis Daerah Limbang MDL Konselor Sofian Mohan menyifatkan pemberian pelbagai peruntukan daripada kerajaan negeri untuk membangunkan daerah ini amat diperlukan. Tapi berfokus kepada Bandar Limbang, bahawasanya kita telah pun menerima banyak projek untuk menaik taraf pembangunan di Bandar Limbang ini. Antaranya adalah tebingan sungai, jejantas dan juga beberapa komponen yang boleh menyambungkan waterfront ini. Menelan kos 4.5 juta ringgit, jejantas ikonik menghubungkan 3 laluan utama ke kawasan tumpuan awam telah siap sepenuhnya dan menjadi satu lagi mercu tanda baharu daerah Limbang. Terbaharu, pembinaan tebingan sungai Limbang sepanjang 1.7 km. Dengan kos kira-kira 60 juta ringgit, ia bakal menjadi tebingan sungai terpanjang di Sarawak. Jelas Konselor Sofian, MDL terus memantau perkembangan projek fasa 1 dan 2 tebingan sungai yang sedang rancak dibina ketika ini. Dan kita pernah juga mencapai rekod dalam 1 tahun di mana kedatangan kemasukan daripada luar ke Limbang melebihi 2 juta. Dan saya percaya bila waterfront ini, pembangunan di Bandar Limbang ini komplit sepenuhnya dan saya percaya jumlah itu akan dapat diatasi. Pastinya penduduk Limbang menaruh harapan tinggi dengan setiap projek yang dilaksanakan. So sebagai rakyat Limbang, kita mahu pembangunan ini akan diteruskanlah dan dilaksanakan lebih banyak lagi yang mana akan memberi impak dari segi ekonomi, sosial dan akan membawa Limbang itu lebih maju ke hadapan. Kerana kita lihat macam-macam pembangunan yang telah dibuatlah pada masa ini, terutamanya kalau kita lihat waterfront, antara satunya dan juga kita lihat jejantas yang 3 cabang tu kan. Kedudukan Limbang yang strategik berdekatan wilayah Persekutuan Labuan, Lawas dan Negeri Sabah dijangka merancakkan semula sektor pelancongan domestik. Kerana pembangunan ini saya percaya akan menyumbang kepada peningkatan ekonomi khususnya masyarakat Limbang, bukan sahaja dari segi ekonomi, malah dari segi aspek pelancongan pun akan meningkat. Limpahan pembangunan yang dikecapi pada hari ini amat signifikan dengan usaha kerajaan negeri mahu memastikan penduduk di utara negeri ini khususnya di Limbang dapat menikmati kehidupannya lebih selesa. Apa yang paling penting, penduduk haruslah memanfaatkan segala peluang dan ruang yang ada untuk mereka meningkatkan pendapatan. Laporan Dalini Jupar Ali, Berita RTM. Seramai 16 pendatang asing tanpa izin parti termasuk seorang kanak-kanak berumur 6 tahun diusir keluar setelah cuba memasuki Sarawak melalui lorong tikus di kawasan Biawak, Lundu dalam kejadian kira-kira pukul 3.30 petang Sabtu lalu. Markas Divisyen Pertama Infanteri Malaysia dalam satu kenyataan media memberitahu pengusiran itu adalah yang kedua setelah kurang daripada 48 jam proses serupa melibatkan seramai 27 parti di kawasan yang sama pada Khamis lalu. Mengulas lanjut, 16 orang parti itu dipercayai berjalan kaki memasuki kawasan Malaysia dari arah Indonesia sebelum dikesan sepasukan anggota yang sedang melaksanakan operasi serkap. Setelah disoal siasat, 5 individu lelaki berusia antara 19 hingga 45 tahun, 4 individu wanita berusia antara 21 hingga 39 tahun bersama seorang kanak-kanak lelaki berusia 6 tahun disahkan sebagai parti selepas didapati tidak mempunyai sebarang dokumen perjalanan yang sah. Tujuan mereka memasuki Malaysia adalah untuk mencari pekerjaan di negeri ini.
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan memohon kerajaan negeri bagi membatalkan permohonan permit jeti pendaratan ikan swasta di Kuching. Pengurusinya, Datuk Syed Abu Hussein Syed Abdul Fasal berkata, langkah itu penting bagi menghidupkan kompleks pendaratan ikan di Tanjung Bako yang belum beroperasi dalam kapasiti penuh. Supaya disentraliskan, disetempatkan pendaratan ini supaya kita boleh pastikan kualiti pendaratan dan juga mematuhi syarat EU. Setakat ini terdapat 18 pusat pendaratan swasta di seluruh Kuching. Datuk Said ditemui pemberita selepas lawatan kerja rasmi dan Majlis Penyerahan Bantuan Mafi Prihatin di Tanjung Bako, Kuching. Bagi tahun lepas, kompleks itu mencatatkan 900 tan pendaratan hasil laut dari 4,000 tan yang disasarkan. Oleh itu, beliau berharap kerajaan negeri mempunyai mekanisme bagi menjayakan pelan tersebut. Sekian berita pagi Sarawak edisi 15 November. Terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung keluarga yang sahih di Berita RTM. Saya Fazril Hisham Afandi. Salam hormat. Assalamualaikum.